sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Alhamdulillah kita mendapat keizinan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT untuk kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu, insya-Allah. Dapat ke apa yang saya share tu? Tapi saya share skrin ni. Dapat Ustaz, tapi dia berlapis-lapis. Bertindih. Bertindih-tindih. Kejap, saya... Tak apalah, kalau saya tak share tak apa kejap. Tapi kena share juga kan. Kejap sebab saya buka dia dekat page yang lebih yang sama. Okey, dapat Ustaz. Kejap. Itulah kejap, saya buka lain. Dia kena buka dengan PDF juga. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Okey, saya dah dapat dah ni. Kejap, kena kabut sikit buat hari ni kan. Stop. Okay. Okay, saya nak make sure saya share ni kitab Lawami' ke? Tu lah, saya rasa saya share kitab Lawami' ni. Sekejap. Kitab ni kitab lain, kitab yang saya guna juga untuk bantu check martabat hadis tu. Sekejap. Okey. Okey, dah jumpa kan? Nampak kan? Kita hari ni alhamdulillah Allah bagi kesempatan lagi untuk kita meneruskan bacaan ataupun pencarian ilmu kita berdasarkan kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mana kita sekarang ni dah masuk ke dalam bab zikir ketika bangun dari tidur. Zikir ketika bangun dari tidur, kita dah baca satu hadis yang nombor hadisnya adalah kalau ikut dekat kitab puan-puan dan tuan-tuan ada nombor 37. Tapi dekat saya ada nombornya adalah nombor 38. Jadi kalau mengikut kitab tuan-tuan dan puan-puan, kita dah masuk hadis yang ke-38 hari ini dan 39 untuk kitab saya lah. Dekat skrin tu nombornya 39. Okey. Yang mana Nabi Muhammad SAW juga menyebut tentang beberapa bacaan bila kita bangun dari tidur. Bila kita bangun dari tidur, dia ada beberapa bacaan lah sebenarnya. Kalau ikut dalam kitab Al-Azkar ni tidaklah banyak mana sangat, tetapi itu baru doa bangun tidur. Dia ada banyak lagi doa-doa mengikut kesesuaian waktu yang akan kita jumpa nanti insya-Allah. Rawaina fi sahih al-Bukhari an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala bismillah qala bismika Allahumma ahya wa amut wa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kitab dalam Sahih Bukhari dia ada nombor 2 tempat. Nabi ada letak Imam Bukhari dia ada letak hadis ini pada 2 tempat. Saya dah pernah bagi tahu juga kepada jemaah sekalian bahawa berlaku pengulangan hadis-hadis di dalam kitab-kitab hadis disebabkan bab-bab yang disusun oleh para ulama hadis mengikut kesesuaian dan mengikut apa tujuan dia susun kitab hadis itulah. Ada yang menyusun mengikut perawi, contohnya macam Musnad Ahmad bin Hanbal contohnya, Muwatta Imam Malik contohnya. Ada yang disusun mengikut kitab bab-bab fiqh contohnya macam Bukhari dan Muslim. Jadi mengikut keadaan-keadaan itu berlakulah pengulangan hadis-hadis yang tertentu, mungkin 2 kali, mungkin 3 kali berdasarkan apa yang tersebut di dalam hadis tu. Jadi dekat sini kita tengok Bukhari diletak 2 tempat, hadis 6312 dan 6325.
Jadi hadis ini daripada Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah bin Al-Yaman ni dia Huzaifah bin Yaman Al-Abasi Al-Ghatfan. Di Ghatfan ni nama tempat Ghatfani Al-Qisi. Seorang sahabat Nabi yang mana juga bapa dia pun sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Dia lahir dekat Mekah dan dia sempat berhijrah ke Madinah dan hidup dekat Madinah dan meninggal dunia pada 36 Hijriah dekat nama satu tempat namanya Madain. Dekat nama tempat nama Madain. Dia orang ni seorang yang banyak terlibat juga dengan peperangan. Ada isu juga tentang Huzaifah Al-Yaman ni tentang sama ada dia ni tergolong dalam kalangan orang Muhajirin dan Ansar dan sebagainya. Jadi Nabi kata Huzaifah bin Al-Yaman ni dia Muhajirin pun dia, Ansar pun dia juga. Adalah cerita-cerita dia yang berkaitan dengan Huzaifah Al-Yaman. Seronok sebenarnya kalau ada ustaz boleh tolong bawa cerita-cerita tentang para sahabat supaya kita ni kenal banyak para sahabat daripada kenal artis-artis dan pemain bola sepak ataupun model-model dan sebagainya. Itu lebih bagus. Khalid Ahmad Khalid contohnya dia buat satu kitab namanya Rijal Haular Rasul. Dia bawa cerita-cerita para sahabat, riwayat-riwayat yang menceritakan tentang manaqib para sahabat. Contohnya dia letak nama atau penggelaran kepada Mus'ab bin Umair sebagai first ambassador, duta pertama di dalam Islam. Dia letak kepada Mus'ab bin Umair sebab Mus'ab bin Umair ni Nabi hantar ke Madinah sebelum lagi berlaku hijrah ke Madinah, hijrah yang Nabi pergi dengan Abu Bakar tu. Sebelum hijrah Nabi pergi dengan Abu Bakar ke Madinah tu, pembukaan kota Mekah tu, sebenarnya sebelum tu dah dihantar Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan agama, untuk berdakwah di sana. Itu sebab bila Nabi sampai dekat Madinah dah ramai dah orang Islam. Itu sebab wujudnya golongan Ansar di sana selepas berlakunya perjanjian Aqabah pertama dan kedua tu. Jadi kalau kita tengok kat sini Huzaifah bin Yaman, ayah dia pun Al-Yaman tu sendiri sahabat Nabi juga. Itu sebab dia Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala. Dan hadis ini juga diriwayatkan juga daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Maksudnya depa dua orang meriwayatkan hadis ini. Dua orang ni meriwayatkan hadis tu sebab dia sebut kat situ qala. Kalau siapa belajar bahasa Arab, kalau singular maksudnya huwa saja, dia seorang lelaki, dia qala lam saja. Tapi kalau tengok sini dia tulis qala lam alif dua. Maksudnya telah berkatalah dalam terjemahan kitab ni. Cuba tengok terjemahan dia kata apa. Dia kata kami meriwayatkan di dalam Sahih Bukhari daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Itu sebab kadang-kadang bila terjemah kita tak ada. Cuba tengok, ini satu pendetailan yang sebenarnya masing-masing kena faham juga. Bila kita terjemah, kadang-kadang kita tertinggal banyak benda. Terima kasih dan kita doakan banyak pahala Allah bagi kepada penterjemah kitab. Tetapi mungkin juga kita yang belajar ni kita kena detail. Kita yang belajar ni kita kena faham dan kita observant jugalah bagi yang boleh melihat dan memahami. Bila dia terjemah daripada kami riwayatkan daripada dalam Sahih Al-Bukhari daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Kalau kita tak tengok teks Arab, kita akan baca radhiyallahu anhu ke radhiyallahu anhuma? Kita akan baca radhiyallahu anhu sebab R.A kita akan biasa baca radhiyallahu anhu. Sebab yang keduanya adalah tidak ada pun teks asal tentang daripada siapa di isnadin sahih an Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma tu tak ada dekat kitab terjemahan kita ni yang dari Hidayah ni. Betul tak? Jadi kita akan baca radhiyallahu anhu sedangkan dia adalah radhiyallahu anhuma. Dan daripada Abi Dzar juga. Jadi terjemahan dia apa? Mereka berkata. Jadi terjemahan yang mungkin lebih tepat yang kalau kita boleh nak bantu. Kita bila kita belajar, kita jangan condemn orang, tapi saya juga mengajar diri saya untuk tidak. Tapi itulah kadang-kadang ayat kita tu tak nak kita condemn penterjemah. Penterjemah dah buat kerja yang terlalu bagus dan dia dah buat penterjemahan ni bukan senang nak terjemah kitab yang besar ni kan. Jadi dia buat terjemahan, moga Allah rahmati dan berkati dia. Cuma kita yang belajar berdasarkan teks asal, kita tengok dekat situ bahawa mereka berdua berkata. So terjemahan dia yang tepat adalah mereka berdua berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia awa ni makna dia bila dia pergi untuk tidur, bila dia mula nak tidur, maksudnya bila dia menghampiri katil ataupun tempat tidur dia, bila dia menghampiri katil ataupun tempat tidur dia. Sekejap saya nak tengok status hadis ni balik. Bila dia menghampiri tempat tidur dia, sekejap. Sekejap minta maaf sekejap saya nak tengok balik. Okey. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari. Okey. Okey. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghampiri, ini Abu Zar Al-Ghifari dan Huzaifah bin Al-Yaman, dia kata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia nak tidur, menghampiri tempat tidur, dia menghampiri katil untuk dia tidur, ila firashihi qala, Nabi akan kata bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah ya Tuhanku. So kalau kita baca bismika ahya wa amut, ada yang kata riwayat ada kata bismika ahya wa amut. Tapi kalau kita tengok riwayat kat sini bismikallahumma ahya wa amut, maksudnya kat situ ada takkid ataupun penguat bila Nabi nak sebut bismika tu bukan bismika rabbi saja. Sebenarnya ada ayat lain, ada doa lain juga yang nak tidur ni, tapi dalam kitab Al-Azkar ni kita tengok ada beberapa sajalah. Dekat nanti kalau ada peluang untuk kita tengok dekat kitab lain, dah ada banyak lagi zikir-zikir yang Nabi baca untuk tidur. Contohnya bismika rabbi wada'tu jambi wa arfa'u in amsakta nafsi. Itu pun zikir juga sebelum dia tidur. Jadi dalam kitab Al-Azkar ni kita tengok, kita amalkan dulu apa yang kita baca dalam kitab Al-Azkar. Kalau kita jumpa dalam kitab lain nanti kita tambah. Kalau tak ada. Okey. Qala bismikallahumma ahya wa amut. Dia akan kata dengan namamu ya Allah ya Tuhanku. Bismika dengan namamu ya Allah lah. Allahumma ya Allah ya Tuhanku, maksudnya dengan ada kaedah dan rasa rayu dan menggantungkan diri kepada Allah SWT. Ahya wa amut. Aku hidup dan aku mati. Aku dah hidup dah, sekarang ni aku hidup. Wa amutu. Dan aku mati. Kenapa ada isu dengan mati sedangkan nak tidur? Kenapa tak bismikallahumma ahya wa anam? Ahya, kita bila kita hidup, kita yang pertamanya, mati dengan tidur itu dua benda yang disinonimkan. Dua benda yang sinonim dalam banyak keadaan. Sebab kita masa kita tidur, kita tak boleh buat apa-apa, kita tak mampu nak buat apa, kita tak mampu nak lawan, kita tak mampu nak kata-kata, kita tak mampu nak berhujah, kita tak mampu nak buat ibadat pun, ibadat masa tidur tidak sah dan sebagainya. Maka dia sinonim dengan mati, pertama. Yang kedua, masa kita tidur, masa kita hidup, kita orang kata apa, kita sedar apa yang kita buat, dan amu tu maksudnya nak bagi kita ingat bahawa bila kita tidur, kita dah tak tahu dah sebenarnya kita boleh bangun balik ke tak. Sekarang kita hidup, kita tahu dah kita boleh berjalan, kita boleh ambil, kita boleh minum dan sebagainya, kita boleh makan, dan kita boleh baca doa, kita boleh berzikir nak tidur. Tapi bila kita tidur sekali lagi, seolah-olah kita mati dan kita sebenarnya tak boleh nak jamin sebenarnya kita akan bangun balik ke tak selepas kita tidur. Jadi frasa di dalam doa ini sebenarnya selain daripada kita menggantungkan diri kita dengan Allah SWT, yang kedua kita kena rasa insaf setiap kali kita nak tidur. Ya Allah, aku ni nak tidur. Kalau Allah ambil nyawa pun, maksudnya masa tu biarlah keadaannya sebaik-baik keadaan. Kita nampak maksudnya dekat situ ada satu dua benda yang bila kita doa tu, sebenarnya kata bila kita doa kita kena ada hadir hati. Bila ada hadir hati baru kita rasa ada tawaduk. Bila kita rasa ada tawaduk, kita akan rasa serah diri kepada Allah SWT yang memiliki segala benda. Wa idza staiqadha, bila dia bangun daripada tidur, bila Nabi Muhammad SAW bangun dari tidur, qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dialah satu-satunya kuasa yang menghidupkan kami. Ahyana. Kenapa masa nak tidur kita sorang-sorang. Ahya wa amut, sebab dia lebih kepada fokus diri sendiri. Tapi bila kita bangun dari tidur, kita tengok
Nabi nak letak kita ni bila kita bangun, kita hidup, kebersamaan kita tu terus wujud balik untuk kita bersama-sama dalam satu ummah. Nak hidup tu bukan hidup seorang-seorang. Bila kita hidup, nak tidur sekejap lagi ni, kita mati seorang-seorang. Masuk dalam kubur seorang. Menjawab soalan mungkar nakir pun seorang. Tapi bila kita alladhi ahyana, bila kita hidup, bila Allah hidupkan kita, sebenarnya kita hidup bukan kita hidup seorang-seorang. Kita kena hidup dengan orang ramai, kita ada keluarga, kita kembali dalam kehidupan yang normal dan penyusunan hidup mengikut kerangka pengamalan Islam dan syariat Islam yang betul. Jadi kita tengok kat sini, kenapa masa nak tidur kalimahnya adalah aku nak tidur dan aku mati. Tapi bila bangun, Allah menghidupkan kami. Segala puji bagi Allah SWT yang menghidupkan kami selepas mana Dia telah mematikan kami semalam. Maksudnya menidurkan kami semalam, mengizinkan kami tidur. Wa ilahin nusyur. Maka kepadanya lah kita bergantung, kita kembali. Wa ilahin nusyur. Kepadanya kita kembali segala benda. Maksudnya kepada Allah Ta'ala telah kembali semua perkara, kita mati ke kita hidup ke, semua di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh faham? Ada soalan tak untuk tu? Saya nak tengok balik ada soalan tak sebelum saya pergi jauh. Okey, setakat ni tak ada. Kalau siang kadang-kadang baca buku atau kita berzikir, tengok kuliah tertidur, tak baca doa. Memang kalau tertidur memang kita tak sempat baca doa lah. Tapi kalau kita nak tidur sebenarnya boleh je baca. Tak ada masalah sebab dia bukan isu, kalau tengok dalam bacaan doa tu, dia tak kata tidur belah malam. Tapi dalam hadis ini, nature-nya adalah Nabi bila nak tidur belah malam lah. Tapi kalau kita nak kata nak bangun, nak tidur belah siang pun kita nak baca, kalau tengok keadaan kat hadis ini, dia tidak ada halangan. Dia tidak ada halangan untuk kita baca doa ini sebelum kita tidur. Bila kita bangun, kita baca juga. Sebab istilah dekat sini ataupun konteks dekat sini adalah konteks hidup dan mati. Maksudnya masa kita duduk sedar ni kita hidup. Masa kita nak tidur sekejap lagi, kita mati. Kalau siapa yang sedar dia akan tidur, boleh baca. Wallahualam, saya tak jumpa lagi halangan untuk dan tegahan untuk kita baca doa ini walaupun kita tidur belah siang. Wallahualam. Saya tak jumpa lagi. Kalau saya jumpa benda yang baru, saya akan cuba bagi tahu kat Opah nanti, atau kita jumpa dalam next session, kita akan sebut insya-Allah. Nanti saya akan take note benda ni. Dan isunya hidup dan mati. Okey? Jadi kalau kita tidur itu istilahnya mati, makanya bismikallahumma ahya wa amut itu tidak ada masalah untuk kita baca. Dan bila kita baca, bila kita bangun tidur siang hari pun tak ada masalah juga sebab kita dibangkitkan kembali, disedarkan kembali daripada sinonimnya mati dan tidur itu. Okey. Memang lepas tu kalau kita tertidur memang biasanya kita tak sempat nak baca apa-apa lah. So bila kita tertidur, bangun dari tidur tu, Alhamdulillah lah. Alhamdulillah kita dah jaga balik daripada tidur yang Allah bagi. Sebenarnya Allah bagi kita rehat sebenarnya. Tidur tu kita mengantuk. Kadang-kadang kita ni marah kita mengantuk. Kenapa pula mengantuk sangat semua? Sebenarnya badan kita dah tak ready untuk meneruskan apa-apa, orang kata apa, pekerjaan sebenarnya. Itu sebab mengantuk segala benda yang Allah jadi dekat diri kita, dekat kehidupan kita, sistem biologi kita, sebenarnya dia ada signal-signal tertentu. Kenapa badan kita sakit? Dia ada signal kita punya otak dah tak okey, sebagainya, antibody kita dah lemah contohnya, badan kita dah tak kuat, dah tak ada energi, kena makan, kena minum dan sebagainya, air kurang sebagainya, oksigen pun tak bagus. Jadi kena duduk, kena buat deep breath. Maksudnya kita kena buat kena ada rehat dan sebagainya. Dan bila mari mengantuk, bila mari menguap, itu signal untuk kita duduk sekejap, kita rehat sekejap, kecuali ada benda-benda yang urgent lah. Ada benda-benda yang urgent, maksudnya kita adalah cara-cara, contohnya pergi minum itu kan, basuh muka dan sebagainya. Tapi nak ceritanya bila Tuhan buat kita mengantuk dan sebagainya adalah sebabnya. Puan Zainab nak tanya apa ke? Puan Zainab ada soalan? Tak sengaja tu Ustaz. Oh, tak sengaja. Okey, kalau tak sengaja kita terus lagi ke hadis. Ustaz, Ya, Salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nak tanya sikit. Boleh. Kalau dalam satu hari tu kita asyik mengantuk banyak kali tu macam mana? Yang tu sebenarnya isu mengantuk, pernah dengar dia panggil apa, kalau kita bawa kereta tu dia panggil apa? Apa sleep? Micro sleep.
Lepas tu dia ada, kita kadang macam saya ada masalah bila masuk kereta, tak tahu kenapa dah cuba macam-macam makan buah, makan kadang-kadang sampai kembung perut, makan cuba nak elak mengantuk tapi mengantuk juga. Cuma adalah jumpa benda-benda yang boleh membantu, contohnya makan koci contohnya kan, habislah kereta masa tu. So nak ceritanya kadang-kadang pelik kenapa kita mengantuk. Sebenarnya saya dah test banyak keadaan juga, sebenarnya badan kita memang kena ada susunan jadual kalau boleh lah. Kalau kerja kita boleh susun jadual, memang sebenarnya bila saya nak drive, bila kita tidur sekejap, quality sleep maksudnya dapat setengah jam ke, memang jangan ada orang kacau, memang kita tak mengantuk biasanya. Tapi kalau kita sentiasa mengantuk itu, memang badan kita ada masalah. Biasanya secara anatominya, secara medikalnya, kalau tak salah saya, dia ada masalah. Maksudnya, wallahu alam dari segi apa, wallahu alam dalam grup ni mungkin ada yang dah bekerja kat hospital ke apa ke, dia ada isu lah, badan kita tu tak ready untuk meneruskan orang kata apa, kita punya kerja. Maksudnya kena rehat dan mungkin kena tidur. Dekat hospital sebenarnya kalau rasa benda tu kritikal sangat, Puan Zainab, kalau rasa benda tu kritikal sangat, boleh pergi ke hospital, dan dekat hospital sebenarnya dia ada unit di bawah, saya tak pasti di bawah ENT ke apa ke, dia panggil sleep study. Maksudnya kajian tidur. Dia orang ada bilik, dia orang tengok kita. Dia orang kaji kita punya tidur, dia kaji kita punya masalah mengantuk apa semua. Dia ada. So boleh pergi ke hospital dan mungkin boleh tengok apa yang kita boleh buat. Mereka ada benda tu. Sebab benda ni bukan, jangan kata mengantuk ni syaitan. Memanglah orang dulu kata bila mengaji mengantuk, ni syaitan lah ni. Kadang-kadang nak ajar budak-budak ni supaya lawan mengaji. Masa main-mainan, main lastik, main congkak apa semua, tak tidur. Tapi bila mari dia mengaji, tak tidur. Bila mari mengaji, mengantuk. Kalau badan kita tu memang kita dah banyak tidur sangat-sangat, tiba-tiba mengantuk juga, betul lah tu. Macam Puan Maimunah kata, pergilah lawan syaitan, buatlah apa-apa. Pergi minum kopi ke, makan asam ke kan, bagi dia hilang. Adalah banyak sebenarnya, setiap orang dia ada cara dia nak hilangkan mengantuk dia lah. Dia ada cara macam ni nak hilangkan mengantuk dia. Mungkin tak sama dengan orang lain. Mungkin dia kena stop sekejap dan bangun, pergi ambil angin dekat luar dan sebagainya. Maka itu antara cara-cara yang kita boleh buat lah. Tapi memang betul, kalau mengantuk sangat-sangat tu, kalau kita rasa macam kita punya mengantuk tu out of control, tolong pergi check balik lah. Tambah-tambah kalau kita ni umur dah panjang, dia macam-macam lah, kadang-kadang oksigen kita, paru-paru kita, na'udzubillah lah, tak harapnya kita semua ni Allah bagi kesihatan lah. Kalau kuliah petang memang mengantuk lah, bukan kuliah petang, ya Allah, kalau saya dapat mengajar budak-budak lepas pukul 2 petang, ya Allah. Usah cerita lah, ini mengajar yang depan mata ada dekat 100 orang lebih. Dalam kelas ni sebenarnya bila kita duduk view dewan kuliah, kita akan nampak walaupun pergerakan tu kecil. Contohnya macam kepala budak sengit, kita tu nampak. Kita nampak benda tu, kita nampak. Dia orang duduk ramai-ramai kan. So bila budak paling pun, budak kat belakang, row belakang berpaling, kita nampak. Kadang-kadang budak tak tahu kita nampak, kita perasan, kita biar tengok. Tapi kalau macam terlalu havoc, contohnya bila berpaling dengan ada suara, saya biasa akan pergi . Biasa kena pergi, sebab kalau tidak kita tak bantu dia jaga. Kadang-kadang saya kena tanya soalan dalam kelas supaya dia tersentak. Bila tersentak tu dia segar. Dia cepat segar. Jadi sebenarnya pengajar apa semua kena bantu jugalah, sebab memang mengantuk tu dia marilah. Tambah-tambah kalau kadang-kadang kena mengajar juga para pelajar ni supaya hormat kepada guru. Kadang-kadang setiap guru dan pensyarah dia tak sama ability dia nak menyampaikan. Ada yang kelihatan macam orang boleh dengar, orang boleh seronok nak dengar. Ada yang lecturer macam saya belajar dekat UIA dulu, dia masuk, dia duduk dekat 2 jam dengan kitab macam ni, duduk, tak ada bangun, tak ada duduk gitu. Orang tua dah kan. Jadi kena ajar diri supaya jangan condemn apa-apa tentang ustaz ataupun pensyarah ataupun syekh yang mengajar. Kita tengok apa yang kita boleh terima. Kalau kita tak tahan sangat, kita minta izin untuk keluar ke, kita basuh muka ke apa ke. Kalau ataupun saya selalu cakap kat pelajar, kalau rasa nak tidur, tidurlah dengan cara yang bagus. Jangan nak tidur letak tangan, maksudnya saya ajar, maksudnya tidur, biar tidur betul. Tidur, ambil masa sekejap. Pesan dekat kawan sebelah, gerak, kejutkan saya selepas 5 minit. Jangan lepas setengah jam, itu memang kena bawa bantal.
So lepas 5 minit minta kejutkan, ataupun lepas 5 minit sebenarnya dah cukup dah untuk hilangkan mengantuk kita tu sikit. Okey, daripada kita duduk tersengguk, duduk kejap tersengguk, kadang-kadang kena kepala kawan, kadang-kadang kena meja, kadang terkejut bunyi meja, serak kata bergerak meja sebab dia tersengguk di atas meja dan bergerak meja yang kecil kalau dalam bilik tutorial. So memang kena ada usaha lah nak lawan kalau kita tu memang tidur dah banyak. Tapi kalau kita tu tidur lambat, pukul 2 pagi baru tidur contohnya, tiba-tiba kita kata kita mengantuk selalu, memang kita tak ada kualiti tidur yang bagus dan kita tak cukup waktu tidur. Maksudnya kena reset balik timing tidur. Dan saya ada contoh-contoh orang-orang yang terdekat dengan saya, memang dia jaga betul-betul dia tidur. Lepas isyak dalam pukul 9.30, 10 dia dah tidur dah, confirm dia dah tidur dah. Dan dia akan bangun pukul 4 pagi ataupun 4.30 pagi, dia akan bangun masa-masa tu. Jadi memang dia susun dan kita tengok dia punya kehidupan tu, dia panggil nasyat, dia segar, dia cergas. Sebenarnya memang saya pun kadang-kadang tak boleh nak elak bila ada mari kerja yang banyak, kita akan tidur lewat dan sebenarnya siang kita pun dia akan jadi tak berkualiti dan memang itu salah kita lah. Tapi itu bab penyusunan yang tak betul lah. Tapi kalau macam Pak Zainab tanya tadi, kalau memang kritikal, maksud kita tidur pun kita dah rasa dah kita tidur 8 jam sehari, 9 jam sehari, dah banyak dah tu rasanya, dah cukup. Tiba-tiba kita mengantuk juga, maksudnya kita mungkin ada isu dengan sistem biologi badan kita dan minta refer kepada hospital supaya dia orang boleh bagi nasihat lah macam mana kita nak susun balik ataupun ada usaha yang boleh dia orang buat dari segi nak pencegahan atau perawatan. Puan Rafidah, ada angkat tangan ke? Tertekan juga. Okey. Kalau tadi kita teruskan kepada hadis yang nombor 40 yang mana Ustaz, terima kasih. okey, sama-sama. Hadis nombor 40 dekat saya, hadis nombor 39 dekat tuan-tuan dan puan-puan, wa rawaina fi kitab Ibn Sunni, dan kami meriwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni bi isnad. Ingat Imam Nawawi dah pernah sebut dah dia akan ambil daripada kitab Ibn Sunni. Dia dah bagi tahu dah. Dia akan ambil juga daripada kitab Ibn Sunni sebab terdapat beberapa bacaan yang terdapat riwayat dalam kitab Ibn Sunni. Cumanya tentang Ibn Sunni ni dia adalah isu sikit. Kalau ikut pentakhris saja kita akan tengok. Tu sebab kita kata kita kena belajar kitab Al-Azkar ni, kita kena belajar. Baru kita tahu sebenarnya dalam tu pun ada hadis-hadis yang sebenarnya yang orang kata apa, yang tidak kuat, yang tidak sahih. Jadi bila hadis-hadis yang tidak sahih ni, maksudnya kita boleh tinggalkan pun tak ada masalah. Tujuan kita belajar untuk kita tahu. Itu sebab Albani contohnya, dia nama ni agak sensitif bagi setengah orang dekat Malaysia lah. Tak apalah, tapi nak ceritanya dia buat satu usaha. Dia buat silsilah ahadis as-sahihah, dia buat silsilah ahadis ad-da'ifah wal mawdu'ah. Maksudnya dia buat kitab yang menghimpun kitab hadis-hadis yang sahih, dan dia juga buat kitab menghimpunkan hadis-hadis yang daif. Sebenarnya ada di kalangan ulama juga yang menghafal hadis daif, menghafal hadis maudhu' untuk mereka tahu. Ulama kata kalau tidak mengetahui tentang benda yang tidak betul, bagaimana kita nak mengetahui benda yang betul? Itu salah satu cara. Mengetahui lawan kepada sesuatu, kita mengenali sesuatu. Kita tak kenal putih kalau kita tak tahu hitam tu macam mana. Kita tak tahu cerah kalau kita tak tahu gelap itu apa. Itu waktu warna-warna yang premier lah, warna-warna primer ni. Jadi nak bagi tahu untuk hadis yang seterusnya ni, warawaina fi kitab Ibn Sunni, kami meriwayatkan dalam kitab Ibn Sunni bi isnadin sahih. Dia sebut dengan sanad yang sahih daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza istayqadha ahadukum falyaqul alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dhikrihi. Atau maqal sallallahu alaihi wasallam. Tengok doa ni kita jarang baca sebab kita jarang jumpa, maka kita minta dari Allah untuk kita diberi peluang untuk amalkan doa ini yang mana kita dah tengok dah hadisnya, hadis hasan dengan sanad yang sahih. Kalau tengok dalam takhrij dalam Lawami'ul Anwar ni dia kata hasanun. Martabat hadis ni hadis hasan. Akhrajahu Ibn Sunni fi amalil yawm wal laylah. Ibn Sunni dia masukkan hadis ini dalam kitab dia amal hari siang dan malam. Dan Imam At-Tirmizi juga mengeluarkan hadis ini dalam kitab Ad-Da'awat, dan Imam An-Nasa'i juga mengeluarkan hadis ini dalam kitab dia amal al-yawm wal laylah, dan wa huwa min afrad Muhammad ibn Ajlan, dan
hadis ini termasuk di dalam kitab dalam klasifikasi hadis fard oleh Ibn Azlan, tapi kategori hadisnya hadis hasan. Dari sisi Imam Nawawi dia kata dengan sanad yang sahih. Dengan sanad yang sahih, maksudnya dari sisi dia kategori hadis ini sahih, tapi bagi pentakhrij hadis, contohnya macam Muhyiddin Mastur ni, dia kata kategori hadis ini hasan, dia tak sampai level sahih. Tapi nak ceritanya hadis ini boleh diterima sebab tidak dhaif. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata idza stayqadha ahadukum. Tadi yang meriwayatkan adalah Abu Dzar Al-Ghifari dan juga Hudzaifah Al-Yaman. Dia tak kata Nabi yang kata, dia kata Nabi ni bila dia nak tidur. Maksudnya dia riwayat bukan direct, maksudnya Nabi berkata. Maksudnya meriwayatkan bahawa dia lihat Nabi bila, dia tahu bila Nabi nak pergi ke tempat tidur, sebab rumah Nabi ni kecil je pun sebenarnya, duduk dekat kawasan Masjid Nabawi dan sebagainya, dan para sahabat pun ada bersama-sama dengan Nabi, kadang sampai malam pun ada. Jadi wallahu alam, begitu yang diambil daripada Abu Huzaifah Al-Yamani dan juga Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini memang direct mengatakan bahawa Nabi berkata idza stayqadha ahadukum. Sekejap nak tengok pada hadis yang sebelum ni, takut saya silap. Nampak okey, betul. So Nabi kata dalam hadis yang hadis yang ke-40 ni, dia kata idza stayqadha ahadukum, bila bangun ataupun terjaganya salah seorang daripada kamu, falyaqul, maksudnya maka katalah. Maksud falyaqul ni disuruh, suruhan, maksudnya suruh kata, suruh sebut, walaupun dia tidak datang dengan hukum wajib. Ulama tak istinbat pembacaan ini adalah wajib, tapi bila Nabi kata falyaqul, maksudnya fa datang selepas, fa datang dia panggil fa ta'qib, maksudnya bila bangun je terus sebut. Dia tidak bangun dah lama baru nak sebut, tapi boleh jugalah kalau kita terlupa. Tapi nak ceritanya betul-betul bila bangun daripada tidur, falyaqul alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Maka katalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah itulah yang radda alayya, telah mengembalikan ke atas aku, telah mengembalikan untuk aku, yang telah mengembalikan untuk aku. Kejap, hadis kejap. Saya dah buka besar mana. Kejap. Okey. Hadis yang ke-39 dekat tuan-tuan dan puan-puan, yang mana kita kata alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Sesungguhnya segala puji bagi Allah SWT yang telah membalikkan, memulangkan, mengembalikan kepada aku roh aku. Sebab dikatakan masa kita tidur roh kita bergerak, bukan keluar daripada badan kita. Ada yang kata keluar daripada badan kita. Wallahu alam, kerja roh ni Allah kata dalam Quran, wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi, katalah kepada mereka bahawa roh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Aku tidak diberikan ilmu tentang roh ini kecuali sedikit. Jadi bila dalam hadis kata mengembalikan roh, makna dia bila kita tidur, ulama istinbat kata bila kita tidur sebenarnya roh kita keluar. Bila kita tidur roh kita keluar. Itu sebab bila roh keluar dia sinonim dengan mati, sebab mati itu tandanya disebabkan adalah roh keluar daripada badan. Jadi bagaimana Allah menyusun roh keluar tapi nadi bergerak, nadi terus bergerak, nafas terus berlaku. Kita punya pernafasan, sistem pernafasan masih berlaku masa kita tidur, tapi roh keluar. Sebab dalam hadis ni Nabi ajar kita, sebab roh ni benda yang gaib. Jadi bila dalam hadis kata bila kita bangun dari tidur, kita kena sebut segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengembalikan kepadaku roh aku. Maknanya tadi roh tu keluar. Roh tu Tuhan dah bawa pergi merata-rata dah. Itu kerja Tuhan, urusan Tuhan, ke mana dia nak bawa pergi roh kita tu. Tapi bila kita bangun,
sesungguhnya ruh kita telah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afani fi jasadi, dan telah memberi afiat dan kesihatan dan kebaikan kepada diri aku. Wa adzina li bi dzikrihi, dan Allah telah, dan dialah yang mengizinkan aku untuk aku ingat kepada dia. Ini bila kita kata wa adzina li bi dzikrihi, kita kena ada rasa tawaduk, kita kena ada rasa ya Allah, terima kasih sangat-sangat. Terima kasih sangat-sangat sebab engkau izinkan aku untuk aku ingat kepadamu. Ingatlah segala benda, segala perkara yang kecil yang berlaku di atas diri kita, kita buka mata, bergeraknya jari, bergeraknya tangan dan badan kita adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu antara bacaan yang kita boleh baca bangun dari tidur selain daripada alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita boleh baca juga macam Nabi sebut ni, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi adina li wa adina li bi dzikrihi. Boleh ya? Jadi itu pengalaman diabetik selalu ada isu tertidur. Boleh jadi jugalah kot. Saya pun dah lama tak cek. Dan itulah kata rasanya benda ni berkaitan dengan kesihatan badan kita jugalah. Kadang-kadang macam saya sendiri pun kadang-kadang kita denial. Maksudnya kita tidak menerima hakikat bahawa kita mungkin ada sakit. Tapi saya cakap maksudnya persediaan kita. Maksudnya kita doa supaya semua jemaah dan semua orang Islam yang ada, Allah bagi kesihatan yang baik. Allah bagi keberkatan dengan kesihatan yang dia ada, badan yang dia ada tu, badan yang Allah dah bagi tu. Cumanya kita sentiasa kena berjaga-jaga, dan kalau sempat pergi buat rawatan kesihatan, dan kena sempatlah pergi cek baliklah. Kita cek darah kita, jantung kita, buat ECG ke kan, buat orang kata apa, cek darah, buat FBC, full blood test dan sebagainya dengan macam-macam package yang ada tu. So itu lebih accurate lah. Kalau setahun sekali dapat buat, setengah tahun sekali dapat buat. Dia orang kata kalau umur dah macam panjang, dah dekat 50 lebih ni, kalau boleh buat 2 kali setahun pun bagus juga. Jadi kita tengok apa nasihat daripada doktor. Terlalu mengantuk masa mengaji, tertunduk untuk rehat. Allahu Akbar. Okey. Itu biasalah, kena rehat sendiri tak apa, jangan kena rehat orang lain. Kalau tergantuk dekat meja sendiri tak apa lagi, jangan tergantuk dekat kepala orang lain. Tapi kadang-kadang benda tu semua jadi nak tunjukkan kita tu sebenarnya lemah. Kita lemah, kita ingat Allah kata la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah je yang tak mengantuk, Allah je yang tak tidur, Allah je yang hebat, Allah yang berdiri dia sendiri. Yang kita ni, kita hamba Allah, kalau kita mengantuk tu insaf. Kita mengantuk tu kita kena lawan. Kalau kita mengantuk dengan sebab kita memang tak larat sangat dah, kena stop dan kena rehat sekejap. Saya dah terdengar kalau kita senang jaga untuk solat malam, malaikat yang gerakkan kita, betul ke Ustaz? Wallahualam malaikat gerakkan kita ke tak? Tak ada lah pula kerja-kerja yang kita jumpa. Dia sebenarnya macam ni lah, adalah. Nak kata tak tahu sebab benda-benda gaib. Kalau ada jumpa hadis yang kata malaikat gerak kita bangun malam, sebenarnya memang ayat-ayat orang tua-tua dulu kita biasa dengar. Sebenarnya ada orang menyebut tentang tu lah. Malaikat akan datang gerak kita lah. Kita pun tak tahu. Saya mula dengar dulu, kita rasa macam terkesima jugalah. Maksudnya Allah hebatnya orang-orang yang bangun malam ini. Kalau dikatakan malaikat menggerakkan mereka kejut bangun dari tidur. Wallahualam saya tak jumpa lagi setakat ini, dan saya tidak menafikannya. Kalau perkara itu saya jumpa dalam dalil-dalil yang tak apa, saya akan cuba copy balik soalan-soalan dalam ni. Saya akan cuba balik kalau saya sempat nanti insya-Allah. Saya akan cuba cari maklumat-maklumat yang saya boleh jumpa. Kalau saya terjumpa, saya akan bagi tahu balik insya-Allah. Setakat yang saya tahu, wallahualam, sebab benda perkara pun perkara gaib. Tak pelik kalau Puan Maimun kata macam tu, sebab saya pun biasa dengar juga orang cakap macam tu. Dengan segala bacaan lah, dulu diajarkan baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lepas tu baca doa, baca ayat surah Al-Kahfi, ayat yang ujung-ujung tu kan. Mana ayat yang innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ada juga yang ajar baca doa tu supaya kita bangun dari tidur mudah. Wallahu a'lam. Nak tidur setakat yang kita baca ni, tak ada lah amalan-amalan yang sebegitu, kecuali ada banyak lagi lah yang Nabi suruh baca. Kita nak tidur, baca doa nak tidur yang
baca 3 qul, tiup dekat tapak tangan, itu ada itu sahih. Sapu seluruh badan ma tayassara fi jasadi, fi badanik, maksudnya sapu sejauh mana yang tangan kita boleh sampai kepada tubuh badan kita. Ada yang zikir tasbih, subhanallah 3 kali dan sebagainya. Ada juga memang bacaannya nak tidur banyak, tapi yang bacaan-bacaan gabungan package bacaan yang kita selalu dengar daripada guru tu ada juga yang tidak ada dalam hadis lah. Jadi wallahu alam, siapa yang gerak kita pada waktu malam itu semuanya kerja Allah Taala. Moga kalau saya jumpa saya akan bagi tahu insya-Allah Puan Maimun ya. Okey. Apa tafsiran kalau orang meninggal dalam tidur? Meninggal dalam tidur. Wallahu alam lah. Saya pun tak faham. Saya pun tak pasti macam nak tafsirkan. Mungkin benda ni orang medical sebenarnya banyak juga menyebut tentang perkara ni lah. Kalau orang tua-tua dulu yang saya pernah dengar juga orang cerita, orang sebut, ini bukan hukum, ini bukan hukum. Ini cerita kita kongsi apa yang kita pernah dengar tentang macam tadi lah. Malaikat kejut kita bangun malam untuk kemuliaan dan sebagainya. Tentang orang meninggal dalam tidur ni pun ada orang Melayu senang cakapnya mati terkejut. Mati terkejut pun ada orang kata. Lepas tu ada orang kata roh tak sempat balik lah. Itu yang kata mati terkejut tu. Sepatutnya ada orang pesan kata nak kejutkan orang bangun tidur, kena kejut pelan-pelan supaya roh dia sempat masuk. Wallahu alam bisawab. Moga Allah je yang tahu apa cerita dia. Tapi kalau dari segi medikal, dia orang adalah perbahasan dia tentang orang meninggal dalam tidur ni, sama ada dia diserang. Biasanya orang meninggal dalam tidur ni kebanyakannya banyak refer kepada isu kardiak lah, isu jantung. Yang saya tahulah, yang saya biasa dengar kalau meninggal dalam tidur ni banyak orang medikal refer kepada isu jantung lah. Wallahu alam. Kalau ada maklumat lain boleh kongsilah. Cumanya perkongsi maklumat yang macam ni kalau tak ada hitam putih tu kita tak boleh nak ambil sebagai hujah lah. Tak boleh nak ambil sebagai hujah. Wallahu alam. Okey, kalau tak ada apa-apa kita terus kepada hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-30, yang ke-41. Hadis yang ke-41 yang mana hadis yang ke-41 yang mana Nabi diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Wa rawaina fihi, dan kami juga meriwayatkan di dalamnya, iaitu di dalam kitab Ibn Sunni. وروينا فيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يقول عند رد الله تعالى روحه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلا غفر الله تعالى له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. Daripada Aisyah radhiyallahu, kami meriwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni juga, Amal Yaum wa Lailah juga, kami riwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anhu, di dalam kitab Ibn Sunni juga daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ma min abdin yaqulu 'inda raddillahi ta'ala ruhahu. Siapa-siapa dari kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyebut dan membaca bila mana Allah Subhanahu wa taala mengembalikan roh dia, makna dia bila bangun tidur lah. Dekat sini dia tak kata istaiqazah, dekat sini dia tak kata bangun dari tidur. Nabi sebut, dia kata baca bila Allah Ta'ala mengembalikan roh dia balik. Itu maksud dia bangun dari tidur lah. Apa bacaannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan yang disembah, tiada Tuhan selain yang berhak disembah selain daripada Allah, hanya senya Allah SWT secara esa, satu-satu, tunggal. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya kerajaan dan kekuasaan, pemilikan semua benda. Walahul hamdu, sebaginya adalah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan bagi dia juga kekuasaan, kuasa, kemampuan ke atas semua benda, semua perkara. Illa ghafarallahu ta'ala, kecuali Allah akan ampunkan bagi dia dosa-dosa dia. Walau kanat mithla zabadil bahr, walaupun dosa-dosa dia tu sebanyak buih-buih
di lautan. Itulah hadis yang diambil daripada kitab Ibn Sunni. Dan kalau tengok dekat dalam ni, tengok Imam Nawawi ada kata apa-apa tak? Siapa yang observer lah. Kalau tak dapat nak faham, bagi tahu balik. Saya nak bagi tahu sebab kita dah baca mukadimah. Cuba tengok Imam Nawawi ada kata apa-apa tak? Dia kata dia ambil daripada kitab Ibn Sunni dan daripada Aisyah radhiyallahu anha, apa Aisyah kata dan apa Nabi ajar, baca, dan dia habiskan dengan itu sahaja. Maksudnya hadis itu sahaja. Dia tak bagi tahu kata hadis ini martabatnya apa, klasifikasinya apa. Nampak tak? Jadi kita kena refer kepada pentakhris hadis, kita tengok kat mana klasifikasi hadis ini. Dan jangan terkejut, di dalam kitab Al-Azkar juga klasifikasi hadisnya ada yang berada di tahap dhaif jiddan. Kalau mengikut pentakhris hadis Muhyiddin Mastur ni, dia letak kat sini, dia kata hadis ni dhaif jiddan. Jadi kalau dhaif jiddan, boleh amal tak? Tak boleh amal lah. Tak payah amal lah. Maksudnya kita baca hadis ni untuk mengetahui hadis ini tidak sahih juga. Maksudnya bila kita belajar kitab Al-Azkar, kita akan didedahkan dengan riwayat-riwayat yang sahih dan riwayat-riwayat yang tidak sahih juga. Kalau tengok kat sini dia kata dhaif jiddan dalam kitab Lawami', boleh rujuk kepada dalam kitab, siapa yang hadir ini boleh rujuk juga, siapa yang mampu untuk rujuk, supaya ada orang yang menegur saya kalau saya silap. Saya tak nak saya dibiarkan macam tu je tanpa ada orang tegur kalau saya silap. Kalau saya betul, alhamdulillah tolong ambil, dan kalau saya tak betul tolong tegur. Okey. Dalam kitab Lawami'ul Anwar Syarh Kitab Al-Adhkar. Pentakhris hadis dia kata dhaif jiddan, hadis lemah sangat. Ibn Sunni, cuba tengok hadis yang lemah sangat ni biasanya tidak dikeluarkan oleh Imam Abu Daud ke Nasai ke apa ke. Ibn Sunni sahaja yang keluarkan di dalam kitab dia Amal Yaum wa Lailah hadis nombor 10. Wa fi isnadihi, dekat sanad dia ada Abdullah bin Abdul Wahhab bin Dhahhak. Ni dia cerita pentakhris hadis biasanya dia akan cerita kenapa hadis tu dhaif. Dia tak boleh nak kita kata hadis ni dhaif je, dhaif jiddan. Bagi orang awam dia akan nak tahu yang tu je, hadis ni lemah sangat ke apa ke, dia nak tahu yang tu sahaja. Dia tak nak tahu pun kenapa. Tapi bila kita belajar ni, saya ceritalah sikit supaya kita tahu bahawa ulama bila meletakkan klasifikasi hadis, dia tidak letak saja-saja, dia mesti ada sebab. Sama ada kajian itu, masalah itu dijumpai di dalam rantaian chain of narrators, ataupun dia terdapat masalah pada matan. Pada matan maksudnya teks hadis itu. Itu sebab kajian hadis ini dalam, detail. Jadi dia kata dhaif jiddan, dia kata dan hadis ini hanya dikeluarkan oleh Ibn Sunni dalam kitab dia Amal Yaum wa Lailah, dan dekat sanad, dekat narrators chain tu dia ada seorang perawi yang namanya Abdullah bin Ad-Dhahhak. Abdul Wahhab bin Dhahhak. Abdul Wahhab bin Dhahhak ini hukum di kalangan ahli hadis adalah matruk. Kalau dengar istilah matruk, maknanya dia ditinggalkan. Maksudnya kalau kita kata kalau orang di kalangan 10 orang ambil 9 orang ni je untuk riwayatkan hadis. Dia ni orang tak ambil. Abdul Wahhab bin Dhahhak ni orang tak ambil hadis dia. Itu maknanya matruk, ditinggalkan. Ini istilah dalam mustalah hadis lah. Istilah dalam ilmu jarh wa ta'dil dia panggil. Wa Ismail bin Ayyash, bukan seorang tu yang ada dalam sanad tu yang ada masalah. Yang pertama Abdul Wahhab bin Dhahhak, yang kedua Ismail bin Ayyash. Ismail bin Ayyash ni pun terkenal dah di sana, dia ni dhaif fi riwayatihi min an ghairi syamiyin. Maksudnya dia ni riwayat ni dia ni dhaif bila dia meriwayatkan hadis daripada selain daripada orang Syam. Kalau saya cerita detail lagi nanti jadi macam kelang kabut lagi kot, takut susah nak faham. Sebab ada ulama ni orang ambil hadis dia pada umur dia muda-muda, sebab dia umur dia tua dia nyanyuk. Bila dia nyanyuk, ulama tak ambil hadis dia. Ada cerita A'mash ke Aras ke tak silap saya, rumah dia terbakar sedangkan dia ni perawi hadis yang dhabit kitabi. Dhabit kitabi maksudnya dhabit kitab. Dhabit kitab maksudnya dia terlalu detail dan memang power dia punya ingatan dan penjagaan dia dengan kitab dia. Tapi dada dia kurang menghafal, kurang sikit menghafal. Jadi bila kitab dia tidak dikaitkan hadis-hadis dia dengan kitab, maka dia ada berlaku kesilapan. Ada orang dhabit sadr, maksudnya dia memang hafalan dia memang bagus sangat-sangat. Maksudnya
dia tak kisahlah orang ambil dia masa dia hidup, muda ke tua ke, tak ada masalah. Sebab dia tak ada nyanyuk ke apa, kau orang akan ambil sampai dia meninggal. Tapi ada orang diceritakan perawi hadis juga, dia hidup dia pada awal umur dia okey, tiba-tiba dia diuji dengan nyanyuk, demensia kalau bahasa Amerikanya. Dia nyanyuk. Jadi bila dia diketahui nyanyuk, ulama-ulama hadis akan letak limitasi, dekat sini je kita ambil hadis dia. Hadis dia selepas dia nyanyuk, kita tak boleh pakai. Sebab ada kemungkinan dia silap. Cuba tengok bagaimana ulama-ulama hadis terlalu detail dalam menjaga hadis ni. Itu sebab kita kata kita sedih bila ada orang orang kata apa, macam ambil ringan tentang isu klasifikasi hadis. Seolah-olah apa yang ulama-ulama hadis buat kerja ni macam benda remeh aja. Sedangkan mereka ni buat, ada riwayat kalau baca Rihlah fi Talabil Hadis oleh Imam Khatib Al-Baghdadi, Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, kitab-kitab menceritakan bagaimana usaha dan penat lelah para perawi hadis mencari hadis, menganalisa hadis supaya hadis ini tahu duduk di mana kategorinya, sahih, hasan ke, dhaif ke, mungkar ke, madhu' ke, maudhu' ke dan sebagainya. Maka hadis ini dia ada masalah dengan dua perawi yang disebut di dalam kitab Lawami Al-Anwar, iaitu Abdul Wahab bin Dhahhak matruk, dan juga Ismail bin Ayyash, dia ni memang dhaif lah, dia ada isu lah, mungkin dia ada masalah dari segi warak dia, mungkin ada masalah dari segi kata apa, hafalan dia tak ada dhabit ataupun tak fiqah. Adalah isu-isu yang mengganggu syarat hadis sahih yang lima tu. Boleh faham Makanya hadis yang saya baca tadi tu tak payah baca lah sebab dia dhaif jiddan. Boleh faham Kejap saya nak tengok soalan, kalau ada soalan. Amnesia. Terima kasih Pak Asma. Saya sebut lain tadi. Demensia ni rasanya, saya pun rasa macam tersilap sebut. Demensia ni rasanya isu dalam term fizik ke tak silap saya, isu momentum. Tak ingatlah, saya pun ada terbaca-baca, lepas tu macam campur dia punya istilah kan, minta maaf saya silap So MCR bagi orang yang ada penyakit nyanyuk, ada doa tak Ustaz untuk elakkan penyakit nyanyuk tu? Allahualam, penyakit nyanyuk ni. Kalau saya ada juga pernah jumpa soalan ni, wallahualam. Saya just nak kongsi juga, sebenarnya memang ada orang buat kajian tentang orang tua dan sebagainya, bagaimana sistem kognitif otak kita ni boleh dilatih untuk sama ada tidak nyanyuk ataupun mengurangkan orang kata apa, nyanyuk tu sendiri, ataupun melambatkan nyanyuk. Sebenarnya kajian tu dah ada dibuat sebenarnya. Boleh refer balik dekat sebenarnya kalau pergi ke hospital, orang-orang yang ENT yang pakar telinga, pakar hidung yang berkaitan dengan otak dan sebagainya, dia orang ada kajian-kajian yang dah dibuat tentang isu nyanyuk ni sebenarnya. Dan dia orang juga sebenarnya ada beberapa teknik latihan untuk isu nyanyuk ni sebenarnya, cumanya tidaklah menjadi satu benda yang confirm akan hilang. Cumanya mereka berusaha dan dapat reduce sikit lah. So betul, itulah saya rasa macam demensia. Nyanyuk demensia kan? Okey, nyanyuk demensia. Minta maaf lah, saya tak berapa nak pasti sangat. So kalau boleh bantu dari segi istilah tu, bagus sangatlah untuk ilmu kita selain daripada ilmu hadis lah. Jadi untuk penyakit nyanyuk ni selalunya terjadi kepada sama ada perempuan, terjadi sama perempuan. Orang lelaki pun ada juga kan nyanyuk kan. Maksudnya lelaki dan perempuan ni sebenarnya terdedah untuk nyanyuk disebabkan faktor umur dan sebagainya. Maka kalau tanya dari segi doa, sebenarnya saya tak jumpa lagi doa khusus untuk orang nyanyuk. Cumanya bila kita kembali kepada umum nas hadis yang menyuruh kita, kalau kita ada hajat, kita ambil sembahyang, solat 2 rakaat, doa dalam sembahyang. Itu pada saya itu lebih direct dan lebih solid amalan kita tu berdasarkan hadis secara umum. Maksudnya bila kita ada hajat kita apa? Hajat kita nak mengelakkan penyakit nyanyuk, nak minta kita sembuh daripada nyanyuk, nak menghilangkan kita daripada penyakit lupa dan sebagainya, maka boleh diguna pakai arahan dan anjuran Nabi Muhammad SAW. Ambil air semayang bila kita ada hajat, ambil air semayang, solat 2 rakaat dan doa, insya-Allah.
So intern terus datang dengan tu dia. Saya kena bahasa Inggeris ni, saya allergic sikit, bukan allergic, saya tak faham ya. Dementia is not a specific disease but it's rather than general term for the impact. Dia ada impact ability sebab kita ni ada link, ada cara dia pairing dia dekat dalam otak, sistem otak sebagainya. So dia ada impact, dia ada impairment, dia ada istilah-istilah dia dalam istilah medical, ability to remember, think or make decision that interferes with doing everyday. So dia nyanyuk kelam kabut, kadang-kadang lupa. Nyanyuk ni kadang-kadang dia bukan lupa saja. Dia melibatkan, kadang-kadang bila kita bercakap dengan nyanyuk ni, kadang dia punya emosi sendiri, emosi pun terganggu juga. Alzheimer disease is the most common type. Okay, so tak apa, so benda tu boleh baca dalam Google dan sebagainya. Ada doktor dalam ni, Ustaz, ada ke? Puan Sharifah, betul lah. Puan Sharifah, amnesia, simptom hilang ingatan. Terima kasih banyak, ada doktor, selamat saya dari kesesatan. Terima kasih banyak-banyak puan doktor. Tolong terjemahkan dalam Melayu, insyaAllah. Nanti kita ada sesi, kena jemput juga sebenarnya ni, Dr. Sharifah ni, bagi sikit-sikit tazkirah tentang isu medical dan sebagainya kan, mana-mana yang boleh bantu. Sebab ada banyak benda-benda yang kita sebenarnya bila kita menghadap ketua, dia ada satu benda yang kita rasa nervous, kita rasa macam kita denial, kita rasa macam kita belum lagi, kita ni sihat, sedangkan kita sebenarnya memang dah duduk dalam kerangka kehidupan umur yang panjang dan lanjut ni, dan kita dah terkena sikit-sikit orang kata tempias-tempias tu sebenarnya. Cumanya kita masih lagi ada harapan dengan Allah Ta'ala untuk kita terus berdoa dan kita menjalani rawatan untuk kita jaga diri kita sebagai amanah yang Allah bagi dekat kita. Doa-doa bangun tidur ni perlu dibaca time tidur atau siang. Tu tadi dah ada yang dah tanya dah. Kalau tanya saya tengok daripada hadis itu sendiri, dia tidak, dan saya tak jumpa hadis yang menghalang kita baca doa tu masa kalau kita bangun, kalau kita tidur dan bangun dari tidur 12 siang. Tapi biasanya kalau kita tidur dengan 12 siang ni, siapa yang biasa amalkan Qailulah je yang dia tahu dia nak tidur bila. Tapi bagi orang yang tak biasa tidur 12 siang, kalau dia tidur siang, maknanya dia tertidur, dia tak ada baca doa yang dia nak tidur tadi tu. Dia nak baca doa nak tidur, tapi dia boleh baca doa bangun dari tidur tu. Pada saya, sebab konteks di dalam doa itu sendiri menyebut tentang aku hidup tu siang lah, ataupun hidup tu kita hidup lah, kita sedar ni. Tidur itu istilahnya kepada mati, maka pada saya tidak ada isu sangat tentang itu, kecuali kalau saya jumpa ada halangan ataupun ada tegahan kita nak baca doa tu masa kita tidur belah siang. Okey, terima kasih. Okey, jawabkan kita. Okey, amin ya Allah. Okey, Ustaz, yang berkaitan bila ada hajat dan solat sunat itu, makanya niat solat sunat itu sendiri sekadar okey. Itu sebab dulu ada ulama-ulama pernah bincang tentang isu adakah solat sunat hajat sebenarnya. Sebenarnya solat penamaan tentang satu solat itu sebenarnya di atas ijtihad para ulama juga berdasarkan hadis-hadis, tetapi solat-solat yang memang confirm yang namanya solat itu, contohnya solat sunat gerhana, kusuf dan khusuf, lepas solat sunat istikharah, dan juga ini memang ada solat sunat tahajud contohnya kan, ini memang ada direct dalil yang menamakan benda tu. Tapi contohnya macam solat sunat taubat, Nabi sebut kan, kita dah baca dah solat sunat taubat, maksudnya siapa yang ada dosa dan dia ambil air sembahyang, solat 2 rakaat dan minta ampun dalam sunat tu, maka tidak ada sebab untuk Allah tidak menerima taubat dia tu kan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadis tentang solat siapa yang ada hajat dan ambil air sembahyang dan solat 2 rakaat, itu juga sebenarnya dalil kepada penamaan sebenarnya, cumanya tidaklah nama tu spesifik dari zaman Nabi lagi macam tu. Jadi tidak ada isu yang besar sebenarnya selagi mana dia ada dalil tentang kalau orang tu ada hajat, dia ambil air sembahyang dan dia solat, maka kita tak ada masalah lah tentang solat hajat tu sendiri. Cumanya kita tidaklah perlu, kalau tanya saya, ada orang kata, ada ulama ajar niatlah solat hajat saja aku sembahyang solat sunat hajat. Kalau macam solat sunat taubat pun ada yang ajar saja aku sembahyang solat sunat taubat, tapi kalau tengok dalam hadis tu, dia kata siapa yang ada buat dosa, ambil air sembahyang, solat 2 rakaat. Dia tak kata pun solat sunat taubat, maksud kena niat dengan solat sunat taubat. Maksudnya kalau dia ambil sembahyang, bila dia berdosa,
dia ambil semayang dan dia solat je. Ustaz saja aku semayang sunat 2 rakaat dan dia doa dalam sunat, dalam solat itu, dan itu dah menepati dah apa yang Nabi ajar. Sama juga dengan isu 2 rakaat sunat yang kita kata solat sunat hajat tu. Dulu saya agak keras jugalah. Mana ada solat hajat ni, tak ada. Bila kita baca hadis, bila kita tengok balik, maksudnya ulama meletakkan hadis ini, meletakkan nama itu berdasarkan hadis ini, maka penamaan itu bukan isu besar. Penamaan itu bukan isu besar, tetapi amalan itu juga yang kita kena tekankan betul-betul. Maksudnya, siapa yang ada hajat, ambil air semayang, solat sunat 2 rakaat, niatnya solat sunat sahaja. Niatnya solat sunat sahaja. Maka di dalam solat itu kita minta hajat apa yang kita nak dah menepati untuk kita mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Boleh Encik Nasrul? So kita sempat ke baca lagi satu hadis ni? Sempat ke kita baca satu hadis lagi? Terserah Ustaz. Boleh insya-Allah satu Okey, lagi. kalau terserah tu saya baca satu hadis lagi dan kita berhenti Boleh. Okey, insya-Allah. Wa rawaina fihi an Abi Hurairah, dan kami juga meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maksudnya kami juga meriwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yantabihu min naumihi, yantabihu min naumihi fayaqul alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqadha, alhamdulillahilladzi ba'athani saliman sawiya, ashhadu anna allaha yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi. So kami meriwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dari kalangan, maksudnya sebenarnya terjemahan ma min rajulin ni maksudnya dia akan ada dekat ujung tu perkataan illa. Dia nafi, lepas tu dia isbat. Tapi kalau dari segi terjemahannya maksudnya siapa-siapalah dari kalangan orang lelaki yang mana dia tersedar daripada tidur dia. Yantabihu maksudnya intabih. Macam kalau bahasa Arab, intabih maksudnya perhatian. Maksudnya dia sedar. Bagi kesedaran. Perhati betul-betul, kena sedar. Itu maksudnya intabih. Maksudnya siapa-siapa di kalangan orang lelaki yang tersedar daripada tidur dia, yang tersedar daripada tidur dia, fayaqul, dan dia sebut alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang menjadikan tidur dan jaga. Yaqadhah ni jaga, naum tidur, yang menjadikan tidur dan jaga. Tak tahu terjemahan dia dekat sini macam mana. Segala puji bagi Allah yang menciptakan tidur dan bangun. So saya pun tak, sebenarnya yaqadhah ni sama je isu yaqadhah yang dibincangkan tentang pengharaman dulu tarikat Nasyabandiyah Al-Haqqani tu, dan sekarang ni timbul isu balik sejak beberapa minggu ni, kata diluluskan balik untuk amalan. Wallahu alam, itu atas jawatan mufti masing-masing lah. Ceritanya isu yaqadhah. Yaqadhah ni sedar. Yaqadhah ni terjemahannya sedar. Naum tak sedar, tidur sinonim dengan tak sedar. Yaqadhah adalah sedar. Kalau bangun makna dia dalam bahasa Arab istaiqadha. Istaiqadha maknanya bangun. Kalau yaqadhah maknanya sedar, dalam keadaan sedar. Maksudnya dia kata segala puji bagi Allah SWT yang menjadikan tidur dan sedar. Alhamdulillahilladzi ba'athani saliman sawiya, dan segala puji bagi Allah SWT juga yang telah menghidupkan ba'athani saliman. Maksudnya yang telah mengutuskan aku, telah menghidupkan aku dengan sihat dan selamat. Yang mengutuskan aku, menghidupkan aku dengan selamat dan sihat. Asyhadu anna Allah, dan aku bersaksi, aku mengaku. Aku dulu terjemahan dulu aku naik saksi, tapi dekat sini aku bersaksi ataupun aku mengaku sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan yang mati, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia jugalah yang mampu dan berkuasa di atas setiap sesuatu. Maka Allah akan kata kepada dia, sadaqa abdi, benarlah hamba-ku. Maksudnya betul lah hamba aku kata tu.
Maksudnya siapa yang bangun dari tidur sebut yang tadi tu, doa tadi tu, Allah akan kata dekat dia, Allah akan kata betul lah apa yang hamba aku kata. Tengok hadis ni, kita tengok sekali lagi dan jangan terkejut, hadis ni juga martabatnya dhaif jiddan kalau ikut klasifikasinya, dikeluarkan oleh Ibn Sunni juga dalam amal yaum wa laylah. Jadi tak payah bacalah doa ni sebab dhaif jiddan. Kalau dia kata dhaif saja, kita akan tengok ada support tak daripada hadis-hadis lain. Tapi kalau dia kata dhaif jiddan, dia tak ada menerima dah support lah daripada yang lain. Dan dia kata sebab apa dhaif? Dia kata wa fi isnadihi Muhammad bin Ubaidillah wa huwa al-Azrami al-Fazzari matruk. Maksudnya Muhammad bin Ubaidillah ni dia kategori dia matruk. Maksudnya identiti dia tu ditinggalkan oleh perawi hadis yang lain, dan dia tidak diterima hadisnya. Waqala al-Hafiz maksudnya Ibn Hajar al-Asqalani, waqala al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani dalam Nataj al-Afkar, dalam kitab Nataj al-Afkar, hadis ni hadis gharib. Jadi hadis gharib termasuk dalam kategori hadis dhaif, hadis yang tidak diamalkan dan tidak diambil sebab dia dhaif. Dan memang kalau tengok Muhyiddin Adib Mastur ni pun dia kategorikan hadis ni sebagai hadis yang dhaif jiddan dan lemah sangatlah, yang terlalu lemah. Jadi hadis ini kita boleh tinggalkan untuk kita amalkan, kita belajar untuk kita tahu bahawa hadis ini tidak sahih. Wallahu alam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Terima kasih di atas penerangan. InsyaAllah jumpa lagi dalam masa yang sama pada minggu hadapan. Sekiranya ada soalan, kita boleh kumpul ya Ustaz. Kita boleh pada minggu hadapan. InsyaAllah. Terima kasih kepada semua jemaah. Barakallahu fikum. Saya sudahi dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wal innal insana lafi khusr wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi pada 5:30 petang ini insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum.